Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ibrahim bin Muhammad Amin daripada kelas Bahasa Melayu PP ISMP Ambilan Jun 2023 sehingga 2028 ingin membentangkan tentang tugasan 3 BMMB 1134 keterampilan berbahasa. Baiklah, dalam tugasan 3 kali ini terdapat soalan yang berbunyi berdasarkan isu yang diketengahkan dalam tugasan 2, iaitu penghasilan produk yang telah saya hasilkan dalam kursus ini, saya diminta untuk membuat sebuah persembahan dengan mengaplikasikan teknik penyampaian dalam pengucapan awam dan aspek keterampilan berbahasa. Baiklah, ini merupakan topik yang saya akan ketengahkan dalam pembentangan kali ini. Baiklah, terdapat pelbagai isu keterampilan berbahasa ini. Tetapi dalam tugasan 2 yang lalu, saya telah memilih isu bahasa. Mengapa saya memilih isu bahasa ini? Kerana isu bahasa merupakan antara isu yang paling kritikal dalam keterampilan berbahasa. Kerana masyarakat kita khususnya memandang remeh terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi. Terdapat 3 isu yang telah saya kupas dalam tugasan 2 yang lalu, iaitu isu penggunaan dialek, isu penggunaan bahasa yang kasar dan kesat, dan yang ketiga isu bahasa rojak. Baiklah, terdapat 3 isu bahasa yang telah saya kaji, iaitu penggunaan dialek, penggunaan bahasa yang kasar dan kesat, dan yang ketiga penggunaan bahasa rojak. Saya yakin dan saya pasti bahawa setiap masyarakat pasti mengetahui isu-isu ini merupakan antara isu yang paling kritikal dan paling teruk sekali dalam isu berbahasa. Baiklah, kita pergi kepada isu dialek dahulu. Baiklah, apa itu dialek? Dialek adalah satu bentuk bahasa yang digunakan di daerah-daerah tertentu. Seperti di Malaysia, kita ada logat Kedah, kita ada logat Terengganu, kita ada logat Kelantan, kita ada logat Negeri Sembilan dan sebagainya. Penggunaan dialek ini juga berbeza dari segi sebutan, kosakata, kata ganti nama, tata bahasa dan sebagainya. Jadi secara umumnya di sini, dialek ini merupakan antara salah satu cara percakapan sesuatu masyarakat di setiap daerah-daerah yang berbeza. Dia berbeza dengan standard bahasa Melayu itu sendiri. Mereka menggunakan bahasa yang jauh daripada standard bahasa Melayu. Baiklah, antara isu keterampilan bahasa dalam penggunaan dialek ini ialah individu berkemungkinan tidak memahami percakapan orang lain disebabkan oleh dialek tersebut hanya dapat difahami oleh sebahagian masyarakat sahaja. Baiklah, contoh penggunaan dialek ini akan saya kupas pada slide yang seterusnya. Baiklah, contoh penggunaan dialek ialah saya berikan satu situasi. Saya merupakan orang Selangor sedang berbual dengan orang Terengganu yang merupakan sahabat karib saya. Baiklah, apabila kami berbual, orang Terengganu ini menggunakan dialek negeri mereka menyebabkan saya orang Selangor yang menggunakan bahasa Melayu standard ini tidak faham apa yang diujarkan oleh kawan saya itu. Hal ini disebabkan oleh dialek Terengganu sebahagian besar hanya digunakan oleh orang-orang Terengganu sahaja. Ini menyebabkan komunikasi itu tidak sampai, maklumat itu juga tidak dapat diterima dengan tepat disebabkan oleh penggunaan dialek tersebut. Baiklah, isu yang kedua ialah isu penggunaan bahasa kasar yang kesat, yang di mana ini merupakan isu yang sinonim dengan masyarakat negara kita. Baiklah, penggunaan bahasa kasar dan kesat ini merujuk kepada bahasa yang tidak sopan untuk digunakan oleh masyarakat seperti mencarut, menggunakan perkataan untuk menghina dan merendahkan orang lain dan sebagainya. Penggunaan bahasa kasar dan kesat ini akan mengakibatkan penerima berasa tidak senang untuk berkomunikasi. Lazimnya penggunaan bahasa kasar dan kesat ini dikaitkan dengan emosi seseorang. Sebagai contoh, apabila kita berasa marah ataupun berasa tidak senang, kita akan lebih menggunakan bahasa-bahasa kesat ini. Baiklah, apakah akibatnya apabila kita menggunakan bahasa yang kasar dan kesat ini? Objektif keterampilan berbahasa tidak tercapai kerana penggunaan bahasa yang kasar ini akan menimbulkan konflik sebanyak perbualan berlangsung. Okey, baiklah. Apabila saya menggunakan bahasa yang kasar dan kesat,
kepada seseorang individu yang lain, sudah pasti individu tersebut berasa tidak senang dan ingin marah kepada saya. Oleh sebab itu, berlaku konflik sepanjang perbualan itu berlangsung. Baiklah, saya berikan satu situasi penggunaan bahasa kasar dan kesat dalam perbualan seharian. Baiklah, dalam satu perbualan terdapat individu yang menggunakan bahasa yang kasar untuk menjatuhkan air muka individu yang lain. Maka individu tersebut akan berasa tidak selesa terhadap perbuatannya itu. Sebagai contoh, saya berkomunikasi dengan satu kumpulan kecil iaitu kawan-kawan saya. Akan tetapi apabila seorang kawan saya yang lain itu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan kesat untuk menyindir ataupun merendahkan saya, maka saya juga tidak selesa untuk meneruskan perbualan tersebut. Dia akan menimbulkan konflik sebanyak perbualan itu berlangsung. Itu merupakan antara isu bahasa dalam keterampilan berbahasa. Baiklah, antara isu bahasa yang sangat kritikal dalam keterampilan berbahasa ialah isu penggunaan bahasa rojak. Bahasa rojak ini merujuk kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa. Sebagai contoh, saya menggunakan perkataan bahasa Melayu dan perkataan bahasa Inggeris dalam satu perkataan. Lazimnya penggunaan bahasa rojak ini digunakan dalam perhubungan tidak rasmi seperti berbual dengan rakan dan sebagainya. Namun begitu, penggunaan bahasa rojak dalam perbualan sememangnya harus dipandang serius kerana ini akan merosakkan standard bahasa Melayu itu sendiri. Seperti yang kita lihat pada era globalisasi ini, penggunaan bahasa rojak semakin lama semakin meluas dalam kalangan masyarakat kita. Hal ini akan merosakkan tata bahasa, kosakata bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, berikut merupakan contoh penggunaan bahasa rojak yang lazimnya digunakan oleh masyarakat di Malaysia ini. Baiklah, kesimpulannya, isu keterampilan berbahasa ini haruslah diberi penekanan yang serius kerana isu ini akan memberikan kesan yang sangat kritikal dalam mengaplikasikan keterampilan berbahasa, terutamanya dalam tulisan dan pertuturan. Semoga isu ini dapat ditangani oleh masyarakat khususnya di Malaysia bagi menjaga etika dalam berbahasa. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.